Mengapa begitu banyak ulasan dalam media arus perdana mengenai perang Iran begitu salah? Bagi kebanyakan golongan pengulas yang banyak cakap, kejahilan, ideologi dan sikap berpihak jauh lebih penting daripada fakta. Bukan sekadar mereka tidak bersetuju dengan keputusan Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggunakan kekuatan tentera bagi menghalang Tehran daripada terus berusaha mendapatkan senjata nuklear, membina peluru berpandu maut dan menyebarkan keganasan di seluruh Timur Tengah serta seluruh dunia. Mereka begitu terperangkap dalam pemikiran yang suka memburukkan lawan politik mereka sehingga mereka lebih rela melihat negara penaja keganasan utama dunia, sebuah rejim Islamis yang bertekad untuk memusnahkan Barat, memenangi peperangan daripada melihat Amerika Syarikat dan Israel menang. Jika itu bermakna memberi sedikit penghargaan kepada kedua-dua pemimpin tersebut kerana melakukan perkara yang betul. Seterusnya, dalam Think Twice, kami akan menyelami 7 mitos paling mengelirukan tentang Perang Iran bersama penganalisis Michael Duran. Hai dan selamat datang ke Think Twice. Bagi media arus perdana, golongan penentap dasar luar negara dan pihak lawan politik Presiden Donald Trump, perang yang sedang dilancarkan terhadap Iran oleh Amerika Syarikat dan Israel adalah satu malapetaka total. Walaupun kita tidak tahu sama ada gencatan senjata semasa akan bertahan atau jika rundingan dengan Tehran akan berjaya menamatkan pertempuran dengan hasil yang memuaskan berkaitan penamatan program nuklear, pengeluaran peluru berpandu dan keganasan serta hak kebebasan laluan perkapalan minyak melalui Selat Hormuz. Kita juga tidak boleh pasti sama ada peristiwa terkini akan membawa kepada pengakhiran rejim Islamis itu sendiri atau bahkan pembaharuan rejim tersebut supaya tidak lagi menindas rakyatnya sendiri atau membunuh mereka dalam jumlah puluhan ribu. Walaupun apa sahaja boleh berlaku, segala yang kita tahu tentang 47 tahun jihad dan pemerintahan zalim rejim kejam ini memberitahu kita bahawa ia tidak mampu untuk berubah. Dengan cara yang seperti yang bekas Presiden Barack Obama harapkan secara tidak bijak akan memperbaiki hubungan dengan dunia. Tetapi apa yang kita tahu ialah kebanyakan apa yang telah diterbitkan dan diperkatakan tentang konflik ini berakar umbi daripada mitos mengenai Timur Tengah dan Iran yang bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan para pengkritik. Para pengkritik ini bukan sahaja sentiasa memandang rendah pemikiran strategik dan pandangan jauh Trump dan Netanyahu terhadap ancaman Iran, malah mereka terikat rapat dengan kepercayaan bahawa kedua-dua lelaki ini sangat teruk. Bahawa orang yang berfikiran terbuka perlu menyokong Iran untuk memenangi peperangan itu dengan apa cara sekalipun, daripada membiarkan salah seorang daripada mereka mendapat penghargaan yang sepatutnya kerana mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang perlu bagi menghadapi dan menamatkan ancaman terhadap Barat daripada rejim Islamis. Seorang individu yang benar-benar memahami kerosakan yang disebabkan oleh mitos-mitos ini terhadap wacana awam kita dan keupayaan Washington serta Baitul Maqdis untuk meneruskan perjuangan ialah penganalisis strategik Michael Duran. Dan kami sangat gembira kerana beliau kembali bersama kami hari ini untuk membincangkannya. Michael Duran ialah fellow kanan dan pengarah Pusat Keamanan dan Keselamatan di Timur Tengah di Institut Hudson. Beliau pakar dalam isu keselamatan Timur Tengah dan merupakan hos bersama podcast Israel Update. Dalam pentadbiran Presiden George W. Bush, beliau berkhidmat di Rumah Putih sebagai pengarah kanan di Majlis Keselamatan Negara dan sebagai penasihat kanan di Jabatan Negara serta Timbalan Penolong Setiausaha Pertahanan. Bukunya, Ike Gamble mengenai krisis Suez telah diterbitkan pada tahun 2016. Beliau sering muncul di televisyen dan banyak menulis dalam Commentary, Mosaic, Wall Street Journal, Washington Post dan New York Times. Michael Duran, selamat kembali ke Think Twice. Hai, gembira dapat berada di sini. Baiklah Mike, terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kami sekali lagi. Saya akan mulakan dengan bertanya kepada anda tentang artikel terbaru anda dalam tablet mengenai 7 mitos tentang perang dengan Iran. Tetapi sebelum kita lakukan itu, bolehkah anda beritahu kami dahulu sama ada anda fikir hasil yang baik daripada rundingan dengan Iran itu memang mungkin dicapai? Adakah terdapat peluang yang munasabah bahawa Iran akan menyerahkan bahan nuklearnya dan hak untuk memperkayakan uranium, membuka selat, menghentikan sokongan mereka terhadap keganasan dan program peluru berpandu balistik mereka atau bahkan berhenti menindas rakyat mereka sendiri?
Atau adakah pilihan yang dihadapi Washington seperti yang ditegaskan oleh pengkritik Trump sama ada meneruskan perang sehingga berlaku perubahan rejim atau meninggalkan perang tanpa sebarang tuntutan utama mereka dipenuhi? Itu memang satu soalan yang sukar. Saya rasa kemungkinan besar hasil perang ini adalah seperti hasil perang Irak pada tahun 1991. Kita ada sebuah rejim yang cedera tetapi sangat lemah terus bertahan dengan susah payah. Di Tehran dengan rejim sekatan yang terus dikenakan ke atasnya. Itulah yang saya rasa paling mungkin berlaku. Sama ada akan ada sebarang perjanjian sementara antara Amerika Syarikat dan Tehran masih belum 100% jelas bagi saya. Jadi anda tahu, saya rasa kita perlu memikirkan pelbagai senario. Terdapat banyak pemboleh ubah di sini. Apa yang Donald Trump mahukan? Apa yang orang Iran mahukan? Tetapi mereka tidak akan menyerah kalah. Dalam erti kata, Anda tahu, penyerahan tanpa syarat seperti Perang Dunia Kedua itu tidak akan berlaku. Mungkin akan ada sedikit perubahan tingkah laku, tetapi kita akan terus berada dalam keadaan ketegangan dengan rejim ini pada masa akan datang. Terima kasih kerana mengikuti Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS, klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast Jonathan Tobin Daily di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian di bawah Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang, kembali ke program kita hari ini. Betul, dan saya rasa soalan seterusnya ialah apakah pendirian Trump? Anda tahu apakah garis merah beliau? Anda tahu, pengkritik beliau, anda tahu, sentiasa mengatakan beliau akan mengalah, tetapi beliau tetap bertegas. Adakah kita telah meremehkan beliau? Oh, sudah tentu. Ya, saya rasa kita memang meremehkan beliau. Maksud saya, lihatlah, beliau telah menggunakan banyak modal politik dalam peperangan ini, dan beliau melakukannya kerana beliau fikir itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Semua perbincangan tentang, Anda tahu, pilihan raya pertengahan penggal dan semua pertimbangan lain yang sepatutnya membebankan beliau, saya tidak nampak banyak bukti tentang perkara itu. Beliau terus berkata berulang-ulang kali, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear. Kenapa anda tidak faham perkara ini? Dan saya rasa itu perkara nombor satu bagi beliau. Saya rasa kita tidak perlu habiskan terlalu banyak masa menganalisis perkara itu. Ada banyak perkara yang saya tidak faham tentang dasar beliau atau apa garis merah beliau. Terdapat banyak perkara yang tidak diketahui. Saya rasa beliau sendiri mungkin tidak pasti bagaimana beliau mahu bertindak seterusnya. Tetapi saya rasa memang jelas beliau tidak mahu Iran memiliki senjata nuklear. Itu sepatutnya sudah jelas kepada semua orang sekarang. Ya. Kedua-dua kami dan orang lain telah menyedari bahawa Tom Friedman dari New York Times telah berkata perkara yang biasanya tidak disebut secara terbuka apabila beliau dengan jelas menyokong Iran kerana beliau membenci Trump dan Netanyahu. Maaf mengganggu anda. Kita perlu berterima kasih kepada Tom Friedman. Kita memang sudah tahu, tetapi terima kasih Tom. kerana menjelaskannya dengan sangat jelas. Ya, saya pun rasa begitu. Tetapi bolehkah anda jelaskan mengapa Friedman dan seluruh media liberal serta golongan elit dasar luar begitu komited terhadap apa yang anda sebut dengan tepat sebagai kepalsuan realisme mereka yang kononnya itu? Dalam bentuk tanggapan bahawa penyelesaian ketenteraan tidak dapat menyelesaikan apa-apa, diplomasi penting demi dirinya sendiri dan kestabilan serantau memerlukan Amerika Syarikat meninggalkan Israel. Anda tahu itu adalah ortodoksi mereka, tetapi secara objektif tiada sebab mengapa sesiapa pun harus berfikir bahawa mana-mana perkara itu benar. Saya rasa kita perlu beri mereka sedikit penghargaan. Saya tidak fikir apa yang mereka katakan itu adalah hipokrasi semata-mata atau ketidakjujuran. Mereka menyimpan perkara-perkara yang bercanggah dalam fikiran mereka secara serentak. Dan mereka melakukan begitu kerana terdapat perbezaan teologi antara mereka dan Trump. Trump secara teologi menyinggung perasaan mereka.
Dan itulah sebabnya Trump menyinggung orang Eropa dari sudut teologi. Dia memahami dunia ini berfungsi menurut landasan yang sangat berbeza daripada yang mereka percayai. Jadi apabila mereka kata mereka fikir dia seorang racist, seorang fasis, seorang authoritarian, mereka benar-benar mempercayai semua itu. Sudah tentu. Walaupun pada fikiran saya, bukti objektif tentang perkara itu adalah tiada atau hampir tiada bukti objektif bahawa mereka telah memanipulasi. Institusi-institusi kerajaan digunakan untuk mengejar aparat undang-undang kerajaan, untuk mengejar beliau dengan cara yang tidak adil, yang bersifat authoritarian. Bagi saya, itu adalah hujah yang jauh lebih kukuh. Maksud saya, bagi saya, ia jelas dan sebagainya. Tetapi mereka tidak nampak perkara itu, dan mereka percaya mereka berada di pihak yang benar, kerana mereka tidak mahu dunia beroperasi mengikut peraturan yang pada pandangan Donald Trump menjadi cara dunia ini berfungsi. Ya, ia seolah-olah tidak masuk akal bagi mereka pada ketika itu. Atau lebih teruk lagi, di suatu sudut mereka merasakan bahawa jika perkara itu masuk akal, jika dia benar-benar boleh beroperasi mengikut peraturan-peraturan ini, maka segala yang mereka percaya adalah salah dan mereka tidak boleh menerima itu. Jadi mereka berjuang untuk itu, mereka berjuang untuk pandangan dunia itu. Pemahaman tentang diri mereka sebagai orang yang benar yang cuba membina dunia yang lebih baik. Semua itu, impian mereka tentang dunia yang lebih baik. Impian mereka bahawa pada satu tahap mereka ini golongan utopia. Dan mereka percaya bahawa mereka adalah orang yang bermoral dan tercerahkan yang sedang membina utopia. Dan dia menghalang semua itu. Ini berada pada tahap falsafah yang lebih mendalam. Tom Friedman, jika kita duduk minum kopi dengannya, dia akan fikir dia seorang yang realis. Tetapi sebenarnya tidak. Ya, saya rasa itu cara yang agak baik untuk melihatnya. Ia sebenarnya hampir bersifat teologi. Anda telah menulis satu karya yang saya rasa sangat penting yang diterbitkan dalam tablet mengenai 7 mitos tentang perang dengan Iran. Dan yang pertama ialah bahawa ini adalah perang yang dipilih sendiri, sesuatu yang dianggap pasti oleh Demokrat dan penyokong media mereka. Mengapa mereka silap tentang perkara itu? Mereka silap tentang perkara itu. Kerana Iran sedang membina satu arsenal besar, arsenal peluru berpandu yang akan membolehkannya mencegah sebarang serangan ke atas program nuklearnya. Dan pada masa yang sama, mereka sedang bergerak ke arah membina senjata nuklear. Jadi, program senjata nuklear itu sedang dilindungi oleh arsenal besar peluru berpandu balistik ini. Jun lalu dengan operasi Midnight Hammer, saya rasa Presiden Trump fikir beliau telah menunjukkan kepada kepimpinan Iran bahawa beliau sanggup mengambil tindakan. Beliau menunjukkan bahawa beliau mempunyai keupayaan untuk mengambil tindakan. Dan beliau menganggap itu akan melenturkan pendirian mereka dan mereka akan mencapai penyelesaian yang dirundingkan dengannya mengenai isu nuklear. Tetapi mereka tidak berbuat demikian. Jadi sebaliknya, mereka menggandakan usaha mereka. Khamenei menggandakan usaha terhadap program itu dan akan meletakkannya dalam zon kekebalan, di mana kos untuk menyerang program itu akan menjadi sangat tinggi. Disebabkan oleh peluru berpandu dan drone, tindakan itu perlu diambil sekarang. Ya. Namun, pengkritik Trump bertindak seolah-olah tiada satu pun daripada itu berlaku. Tiada satu pun daripada itu benar. Dan saya rasa itu membawa kepada mitos kedua yang anda tulis, iaitu kepercayaan bahawa perjanjian nuklear Obama, JCPOA, berfungsi sebelum Trump membatalkannya. Apakah akibatnya jika Trump mendengar cakap pihak establishment pada tahun 2018 dan membiarkan perjanjian itu kekal? Sebenarnya, kita semua patut sedar bahawa anggapan JCPOA ialah satu penyelesaian itu palsu kerana isu zon kekebalan yang datang daripada peluru berpandu dan drone. JCPOA hanya menukar sekatan sementara, sangat sementara dan mudah dibalikkan ke atas simpanan uranium yang diperkaya serta tahap-tahap pengayaan. Sebagai balasan untuk pelonggaran sekatan besar-besaran. Dan apa yang dilakukan oleh orang Iran dengan pelonggaran sekatan itu ialah mereka membina kekuatan drone dan peluru berpandu balistik mereka untuk memberikan mereka zon kekebalan ini.
Dan mereka membina proksi mereka untuk mewujudkan paksi penentangan di seluruh rantau ini yang direka untuk memusnahkan Israel dan mengusir Amerika Syarikat keluar dari rantau ini. Mereka sangat terbuka tentang perkara ini. Mereka tidak menyembunyikan apa-apa pun. Jadi, kita harus sedar bahawa idea untuk mendapatkan beberapa sekatan sementara dan boleh dibalikkan ke atas uranium supaya mereka boleh membina bahagian lain mesin ini adalah satu perjanjian yang memperbodohkan. Ya, dan saya rasa bahagian sementara itu memang sangat penting. Kerana klausul tamat tempoh dalam perjanjian nuklear itu akan menamatkannya menjelang akhir tahun 2020-an dan memberikan mereka laluan kepada bom nuklear yang sah yang hampir pasti akan mereka ambil. Namun begitu, apabila kita dengar daripada Ben Rhodes dan kru Obama yang lain, seolah-olah perkara itu tidak pernah berlaku. Mereka ada jalan cerita mereka sendiri, anda tahu, dan mereka tetap berpegang padanya. Jika mereka mengakui bahawa ini bukan perang pilihan dan mereka mengakui bahawa drone, peluru berpandu balistik, peluru berpandu jelajah dan proksi adalah sebahagian besar daripada masalah, maka mereka sudah mendedahkan helah mereka. Jadi mereka tidak boleh mengakui perkara itu. Ya, dan itulah maksudnya. Maksud saya, Obama percaya bahawa beliau telah memberi Iran satu jalan untuk berdamai dengan dunia. Itulah frasa yang beliau gunakan. Namun seolah-olah tiada siapa sedar bahawa Iran sebenarnya tidak pernah berniat untuk berdamai dengan dunia. Dan persoalannya ialah, anda tahu, apakah tujuan sebenar perjanjian nuklear itu? Dan saya rasa ramai orang percaya ia adalah satu pemulihan hubungan, bukan sahaja dengan Iran, tetapi juga untuk, anda tahu, mengubah persamaan strategik Amerika di Timur Tengah daripada Israel dan Arab Saudi kepada Iran sendiri. Saya rasa memang itulah hakikatnya. Maksud saya, itu memang sekurang-kurangnya, Jonathan. Maksud saya, sekurang-kurangnya, ia mengalihkan Amerika Syarikat daripada Arab Saudi dan Israel dan mendekatkan kepada Iran. Jadi, Amerika Syarikat tidak lagi menjadi ketua gabungan yang bertujuan untuk mengekang Iran dan menghalangnya daripada mendapatkan senjata nuklear. Dan sebaliknya, ia menjadi orang tengah antara Israel dan Arab Saudi di satu pihak dan Iran di pihak yang lain. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi ia juga meletakkan Amerika Syarikat dalam kedudukan terpaksa menahan sekutunya tanpa sebarang kawalan balas daripada Iran terhadap proksi serantau mereka. Jadi, secara objektifnya, ia telah mengangkat Iran melebihi sekutu-sekutu. Saya pun tak pasti tentang itu. Kita mungkin takkan pernah tahu dengan tepat apa yang Presiden Obama dan penasihat-penasihat tertingginya fikir mereka sedang lakukan. Tetapi secara objektif itulah yang mereka lakukan. Saya sebenarnya syak, Presiden Obama ialah seorang yang sangat bijak. Anda boleh lihat itu dengan sangat jelas. Saya rasa beliau faham bahawa jika saya perlu bertaruh, beliau faham bahawa beliau sedang membuat perjanjian dengan IRGC. Ini bukan satu perjanjian. Anda tahu, ada banyak kekecohan tentang mengangkat golongan sederhana berbanding golongan ekstremis dan semua itu. Sesetengah orang di sekeliling Obama memang percaya perkara itu. Semua orang Eropah mempercayainya, atau sekurang-kurangnya berkata mereka mempercayainya, yang mana pada dasarnya sama sahaja. Tetapi saya rasa Obama tahu bahawa dia sedang membuat perjanjian dengan IRGC. Dan matlamatnya adalah untuk menarik Amerika Syarikat keluar dari Timur Tengah. Saya rasa dia memang mahu memberi lebih tumpuan kepada Asia Timur dan dia gembira untuk membiarkan Iran menjadi lebih kuat dalam proses itu. Dia fikir itu adalah salah satu perkara yang perlu dilakukan. Ya, dan saya rasa itu membawa kepada mitos seterusnya yang anda tulis, iaitu idea bahawa Trump telah membalikkan kemajuan yang telah dicapai oleh Biden dengan mengeluarkan Amerika daripada peperangan di Timur Tengah. Apabila anda fikir tentang Biden di Timur Tengah, anda akan teringat tentang bencana di Afghanistan dan segala-galanya yang runtuh pada 7 Oktober. Adakah kalangan bekas pegawai Obama Biden benar-benar percaya bahawa mereka telah meninggalkan Trump dengan keamanan dan kestabilan? Saya percaya bahawa mereka memang percaya begitu. Ramai antara mereka memang percaya begitu. Sekali lagi, ia kembali kepada persoalan teologi ini. Mereka sangat percaya
bahawa dengan meletakkan Amerika Syarikat dalam kedudukan sebagai perantara antara Iran dan Israel, mereka dapat meredakan kekacauan di rantau itu. Jadi mereka percaya sebelum ini, anda ingat ada satu artikel hal ehwal luar negeri oleh Jake Sullivan yang diterbitkan. Pada dasarnya, ia sampai ke peti surat para pelanggan pada 7 Oktober atau mungkin pada 6 Oktober 2023. Dalam artikel itu, dia berkata, kita telah mengalami tempoh paling aman di Timur Tengah dalam beberapa dekad. Dan ketika dia menulis itu, dia sedang memikirkan dua perkara. Mungkin tiga, mungkin juga. Tetapi salah satunya ialah gencatan senjata antara Arab Saudi dan Houthi yang sedang menuju, mereka harapkan, kepada satu perjanjian damai. Dan sekarang, Jake Sullivan tidak menyatakan perkara ini dalam artikel itu. Tetapi dalam fikiran mereka, apa yang mereka fikirkan ialah mereka sedang menjadi orang tengah dalam perjanjian ini dengan Iran. Jadi disebabkan saluran yang terbuka kepada Iran, mereka dapat meredakan dan mengawal cita-cita Houthi. Dan kemudian, orang Amerika membawa pihak Saudi dan kita sedang menuju ke arah keamanan di sana. Perkara lain yang mereka lakukan ialah mereka menjadi orang tengah dalam perjanjian sempadan maritim antara Israel dan Lubnan yang sekali lagi dalam fikiran mereka adalah hasil daripada pembukaan diplomatik kepada Tehran. Jadi apabila 7 Oktober berlaku, mereka mentafsirkannya bukan tanpa sebab tertentu. Mereka mentafsirkan ia sebagai inisiatif Hamas yang mengganggu usaha pendamaian serantau yang mereka jalankan bersama Iran. Dan reaksi segera mereka adalah untuk menyelamatkan hubungan dengan Tehran supaya mereka boleh kembali kepada urusan mengatur Timur Tengah bersama-sama dengan pihak Iran. Sekarang, orang seperti Anda dan saya melihat serangan Hamas, dan kita nampak Iran di belakang Hamas. Dan kita nampak Hezbollah di belakang Hamas. Dan Hezbollah mula melepaskan tembakan pada 8 hari bulan. Dan Houthi pula terlibat beberapa minggu kemudian. Dan kemudian Iran mula mengancam Amerika Syarikat bahawa ia akan dibakar oleh api jika ia tidak mengawal Israel. Dan kemudian proksi Iraq pula terlibat dan mula menyerang rakyat Amerika. Houthi juga menyerang rakyat Amerika. Terdapat ratusan serangan terhadap rakyat Amerika. Tetapi mereka terus bercakap tentang tempoh ini sebagai perkara yang mereka sangka sedang dibina, iaitu kestabilan serantau. Dan semua bukti, iaitu peluru yang ditembak ke arah rakyat Amerika, mereka langsung tidak nampak. Ya, ia adalah, Anda tahu, jelas sekali satu bentuk angan-angan. Tetapi seperti yang Anda katakan tentang Obama, Sullivan juga Anda tahu, seorang yang bijak. Tapi saya rasa bila apa yang anda mahu hanyalah pemulihan hubungan dengan Iran, apa sahaja yang menghalang perkara itu hanyalah satu kesulitan dan perlu diketepikan. Jadi berdepan dengan Iran, menghapuskan ancaman, menangani punca 7 Oktober dan apa yang dilakukan oleh Houthi terhadap perkapalan antarabangsa, semua itu seolah-olah tidak sesuai untuk mereka. Ia perlu diabaikan. Mereka mentakrifkannya, mereka mengabaikannya. Tetapi mereka juga mentakrifkannya sebagai konflik Palestin-Israel, yang mana Houthi turut serta. Jadi, seluruh tumpuan dasar mereka pada tempoh itu adalah untuk mendapatkan gencatan senjata di Gaza, kerana mereka fikir itu akan dapat mengawal segala perkara lain di sekitar rantau tersebut. Saya bermula dari andaian yang berbeza, bahawa masalah ini bermula di Tehran dan kita perlu mengekang Tehran. Dan memikirkan tentang setiap satu daripada medan sampingan ini, termasuk arena Israel-Palestin, as if it is seolah-olah ia adalah otonomi dan beroperasi mengikut peraturannya sendiri adalah sekali lagi tindakan yang bodoh. Ya, sekarang satu lagi mitos yang anda bincangkan ialah idea bahawa Teheran sudah bersedia untuk berkompromi tetapi Trump memilih perang tahun ini.
Kenapa ada orang percaya bahawa orang Iran bersedia untuk melakukan apa sahaja yang Amerika mahukan untuk menyerahkan senjata nuklear mereka atau apa-apa lagi jika mereka tidak dipaksa untuk berbuat demikian dengan kekerasan? Sedangkan sebenarnya, Trump telah memberi mereka, anda tahu, banyak peluang untuk berbuat demikian. Baiklah, nampaknya mereka telah mengemukakan if we can jika kita boleh percaya kepada para perantara Oman, dan saya tidak nampak sebab untuk tidak mempercayai mereka. Mereka telah mengemukakan satu perjanjian seperti JCPOA, sedikit pencampuran bagi mengurangkan tahap pengayaan uranium, menukarkannya ke bentuk gas, dan bersetuju dengan sekatan sementara terhadap pengayaan. Dan Trump mengabaikannya. Baiklah, itu bukan, anda tahu, sekedar melakukan perkara yang sama seperti yang Obama lakukan, jelas tidak akan menyelesaikan masalah itu. Dan dalam keadaan baru ini, apabila mereka mempunyai semua peluru berpandu dan drone serta segala-galanya, ini tidak akan menyelesaikan masalah itu. Ia hanya akan memberi mereka masa untuk membesarkan lagi arsenal mereka yang sedia besar. Betul. Sekarang, saya rasa mitos yang paling berbahaya tentang perang ialah yang nampaknya menjadi pegangan utama di pihak kiri dan juga di pihak kanan antisemitik, saya ingin tambah. Idea bahawa Israel telah menyeret Amerika ke dalam peperangan. Kenapa begitu penting bagi pengkritik Trump yang dalam semua konteks lain menganggap beliau sebagai bakal maharaja, seorang lelaki yang tidak terkawal, tetapi mereka masih perlu menyalahkan orang Yahudi. Kononnya dia tidak akan melakukannya tanpa Netanyahu. Kerana mereka tidak boleh mengakui bahawa dia sedang mengejar kepentingan nasional Amerika. Jika mereka mengakui itu, jika mereka mengakui bahawa semua bekas Presiden Demokrat Amerika sejak zaman Bill Clinton telah mengatakan bahawa adalah sama sekali tidak boleh diterima untuk Iran memiliki senjata nuklear. Jika mereka mengakui itu, jika mereka mengakui bahawa dasar mereka tidak menghentikannya, dan kemudian mereka mengakui bahawa Donald Trump sedang menghentikannya, mereka perlu berkata, lihat, seluruh konsep kita memang salah dari awal. Jadi mereka perlu menjadikan Donald Trump sebagai seorang yang mudah dipermainkan, badut, seorang lelaki yang didorong semata-mata oleh keangkuhan. Dan kemudian kita perlukan Tok Dalang Bibi Netanyahu untuk campur tangan supaya kita boleh katakan itu juga dalam proses tersebut. Kita juga boleh katakan bahawa ketidakpercayaan besar yang dimiliki oleh golongan progresif terhadap Israel yang awak dan saya tahu adalah berasaskan antisemitisme. Tetapi mereka boleh membungkus semula ia sebagai pengurusan yang berhemah terhadap kepentingan Amerika. Ya, maksud saya nampaknya sangat penting bagi mereka bahawa Israel perlu dipersalahkan, bahawa Israel mesti dijadikan sasaran kecaman. Dan jelas sekali, perkara ini melangkaui sempadan ideologi. Kerana inilah perkara yang sama dilakukan oleh Tucker Carlson dan kumpulan pengikutnya. Sama ada Megyn Kelly atau Candace Owens atau orang yang lebih ekstrim lagi. Ini mesti mereka perlu menyalahkan orang Yahudi. Mereka perlu menyalahkan Israel kerana entah bagaimana jika Israel adalah sekutu IS yang boleh dipercayai berjuang bersama-sama dengan IS. Untuk memajukan bukan sahaja kepentingan mereka sendiri tetapi juga kepentingan Amerika, maka dunia juga tidak masuk akal bagi mereka. Tidak, paradigma mereka juga runtuh. Cadangan dasar mereka adalah sama dengan golongan progresif, tetapi paradigma teologi yang lebih besar di mana mereka beroperasi adalah berbeza. Mereka berpendapat bahawa Israel dan sokongan terhadap Israel adalah hasil daripada elit transnasional dan korupsi elit Amerika yang tidak menjaga kepentingan Amerika. Jadi mereka sampai kepada dasar yang sama dengan cara yang berbeza, tetapi hujah-hujah utama mereka adalah sama. Ya,
Anda tahu, saya rasa jika melihat penyokong-penyokong Trump, mereka tidak mempercayainya, anda tahu, tinjauan jelas terbahagi. Ia terbahagi seperti kebanyakan perkara lain. Jelas sekali Demokrat mempercayainya, anda tahu, dan kebanyakan Republikan tidak bersetuju dengan Tucker Carlson. Tetapi bila anda melihat perkara ini dari segi keseluruhan, hala tuju dasar luar Amerika. Adakah ini sejenis isolasionisme kiri kanan, anda tahu, dengan golongan globalis dan isolasionis, anda tahu, bergabung tenaga untuk menggurukkan Israel? Anda tahu, menurut para pengkaji pendapat, itulah trend masa depan. Adakah anda setuju? Tidak, saya tidak setuju. Saya rasa itu adalah salah satu kemungkinan masa depan, tetapi kita ada perjuangan di hadapan kita dan kita perlu melawannya. Saya rasa ramai orang yang mengulangi hujah-hujah Tucker Carlson. Bukanlah anti-Semit tegar, saya rasa. They are Mereka memang mempunyai kritikan terhadap golongan elit Amerika. Mereka mempunyai kritikan terhadap fahaman progresif. Dan cara ringkas untuk menyatakannya pada ketika ini ialah kita tidak sepatutnya membenarkan orang Israel mengendalikan dasar luar negara kita. Tetapi saya rasa jika kita jelaskan hujah kita dengan cukup jelas mengenai kepentingan negara Amerika Syarikat, jika kita terangkan mengapa Donald Trump percaya bahawa Israel adalah sekutu teladan berbanding mana-mana sekutu lain, saya rasa kita boleh meyakinkan orang-orang itu supaya meninggalkan hujah tersebut. Apa yang saya maksudkan ialah, saya tidak fikir antisemitisme sudah sebati dalam DNA mereka, seperti mana saya percaya ia sudah sebati dalam DNA Tucker Carlson. Saya rasa dia atas apa jua sebab melihat dunia melalui lensa antisemitik. Saya rasa tiada gunanya berdebat dengan dia. Tapi saya rasa ramai orang yang mengikuti dia, terutamanya golongan muda yang kurang pengalaman dalam hidup, kita boleh ubah mereka. Tapi kita kena lakukan sesuatu. Mereka takkan berubah sendiri. Kita kena berdebat dengan mereka. Adakah kejayaan perang ini dalam apa jua cara anda nak takrifkan akan banyak mempengaruhi keputusan isu ini? Ia pasti akan buat sesengah hujah nampak agak mengarut. Tucker Carlson pernah kata begitu, bukan? Dan bukankah dia juga kata berpuluh ribu rakyat Amerika akan mati? Dan jumlah kita pun belum mencecah puluhan. Saya rasa kali terakhir saya tengok, kita cuma kehilangan 13 atau 14 askar saja. Jelas sekali, bagi keluarga lelaki dan wanita itu, ia adalah satu tragedi yang amat dahsyat. Tetapi jika dibandingkan dengan konflik lain yang sebesar ini, jumlah orang yang terkorban tidaklah ramai. Dan ia langsung tidak seperti apa yang Tucker Carlson dan yang lain katakan akan berlaku. Ya, maksud saya baru saja membaca satu artikel pagi ini bersama Roger Stone dan The Spectator yang mengatakan akan ada puluhan ribu korban Amerika kecuali orang-orang pro-Israel dihentikan. Yang mana? Awak beritahu saya sesuatu yang saya tak tahu. Saya tak tahu yang Roger Stone terlibat dalam perkara itu. Tunggu, maafkan saya. Ini Roger Stone, pembuat filem itu, atau Roger Stone, Orang politik itu. oh ya, Trump, saya tak tahu. saya tak tahu dia menentangnya. Sebenarnya ia dalam konteks dia sedang berdebat dengan Laura Loomer Oh, baiklah. dan dia menyalahkan dia, kau tahu. Dia menyalahkan dia kerana Trump telah diperdaya. Sangat. Bodoh. Ya, saya setuju, tapi ia masih agak toksik. Oh ya, memang sangat toksik, ya. Ya, jadi saya rasa anda tahu, secara peribadi saya fikir banyak perkara bergantung pada keputusan apa yang akan berlaku dalam beberapa minggu akan datang mengenai bagaimana isu ini akan dilihat. Dan bagaimana anda membayangkannya? Anda tahu, saya tidak mahu membayangkan perkara buruk dan saya juga tidak mahu terlalu optimistik. Tetapi sudah tentu jika tiada hasil yang baik daripada ini, jika ia berlarutan selama-lamanya, yang saya tidak nampak Trump akan lakukan, atau jika entah bagaimana Trump membuat perjanjian yang pada dasarnya menyerah kepada pihak Iran, jelas sekali itu akan memberi semangat yang besar kepada pihak jahat. Tetapi itu hanyalah kemungkinan.
Kita akan lihat apa yang berlaku. Mitos seterusnya dalam senarai anda ialah idea bahawa berdepan dengan Iran mengalihkan perhatian AS daripada menangani ancaman dari China. Sekarang itu sentiasa membayangi setiap isu dasar luar, sama ada Ukraine atau apa sahaja. Persoalannya ialah, adakah ini membantu atau menyusahkan dalam berdepan dengan China? Tetapi saya rasa dalam kes ini, bukankah membenarkan sekutu China seperti Iran menguasai Timur Tengah merupakan satu kemenangan untuk Beijing dan tidak baik untuk kepentingan Amerika? Ia akan menjadi kemenangan mutlak untuk Beijing. Struktur politik Timur Tengah yang dibentuk oleh JCPOA sangat menguntungkan China. Karena pertama sekali, China membeli minyak pada harga yang sangat murah daripada Iran, lebih kurang 50 sen bagi setiap dolar. Ia bergantung kepada bagaimana anda mahu mengiranya, 60% daripada nilai dolar lebih kurang seperti itu. Pada masa yang sama, melalui rangkaian perbankan bayangan yang ditubuhkan oleh Iran untuk mengendalikan pembayaran ini, China sedang membina satu sistem untuk berurusan dalam dolar pada masa-masa tertentu. Mereka membayar dalam yuan, tetapi kemudian ia ditukar kepada dolar. Mereka sedang membina satu sistem alternatif yang tahan terhadap sekatan Amerika. Itu akan memberi mereka keupayaan untuk berurus niaga dengan negara teluk dengan cara yang merugikan Amerika Syarikat. Dan dengan membina ancaman peluru berpandu dan dron Iran, mereka memberi tekanan kepada sekutu teluk Amerika Syarikat supaya condong ke arah China. Sejak JCPOA sepanjang dekad lalu, memang berlaku kecenderungan besar untuk mengimbangi kedua-dua pihak. Dan anda dapat lihat itu contohnya di Emirat Arab Bersatu yang menubuhkan sistem perbankan bayangan. Semua pembayaran oleh China kepada Iran dijalankan melalui Dubai. Dan saya percaya itu sedang berubah sekarang. Dan itu adalah hasil yang baik daripada peperangan itu. Tetapi perkara nombor satu ialah drone dan terutamanya peluru berpandu balistik. China memberikan Iran teknologi utama dan bahan kimia penting untuk membina peluru berpandu balistik ini. Orang Israel telah memusnahkan mesin pengadun planetari untuk membina peluru berpandu balistik bahan api pepejal jarak sederhana yang menjadi ancaman besar kepada Israel. Israel telah memusnahkan peralatan itu pada Oktober 2024. Mereka mengira pada masa itu bahawa mereka telah menghentikan keupayaan pengeluaran orang Iran sehingga setahun. Orang Cina segera masuk dan memberikan mereka pengadun yang diperlukan serta prekursor kimia untuk membina bahan api pepejal bagi menghasilkan propelan bahan api pepejal. Dan kenapa? Sebenarnya mereka mendapat beberapa perkara daripada situasi ini, Jonathan. Pertama sekali, mereka memberikan kepada Iran keupayaan untuk menutup Selat Hormuz dan kepada Houthi untuk menutup Bab al-Mandab. Dan itu akan sangat berguna kepada China sekiranya berlaku perang kerana Taiwan, kerana 20% daripada semua jualan tenaga global melalui Selat Hormuz. Semua sekutu Asia Timur China, iaitu Korea Selatan, Jepun, Taiwan, Australia, India, semuanya bergantung kepada minyak dari Timur Tengah. Jadi sekiranya berlaku peperangan, China boleh menyekat bekalan tenaga musuh-musuhnya. Mereka bukan sahaja memberikan peluru berpandu atau komponen utama peluru berpandu kepada orang Iran, mereka juga memberikan data sasaran kepada mereka. Dan mereka memberikan data sasaran kepada Houthi supaya Houthi boleh menyerang kapal-kapal Amerika selepas 7 Oktober. Embargo atau sekatan ke atas Bab al-Mandab. Jonathan, terdapat 3 entiti di dunia yang mempunyai peluru berpandu balistik anti kapal. Dan itu adalah China, Iran, dan Houthi. Dan ada sebab untuk ini. Peluru berpandu balistik anti kapal adalah peluru berpandu yang direka untuk satu tujuan sahaja, iaitu untuk menyerang kapal Indo-Amerika apabila mereka sedang bermanuver di ruang yang sangat terhad.
Jadi China menggunakan serangan Houthi ke atas kapal dagang Amerika, ke atas tentera laut Amerika sebagai makmal untuk mengkaji bagaimana Amerika Syarikat akan bertindak dalam peperangan mengenai Taiwan. Jadi dari sudut pandangan China, anda melihat perkara ini dan anda fikir ini adalah cara yang hebat to untuk memaksa Amerika Syarikat mengalihkan aset dari Asia Timur ke Timur Tengah. Ini adalah cara yang hebat untuk saya melihat kepada Anda. Ini adalah medan uji kaji tempur di mana saya boleh mengkaji bagaimana orang Amerika akan bertindak. Dan jika berlaku perang seperti itu, saya juga boleh menutup bekalan minyak kepada musuh-musuh saya. Dan sambil semua ini berlaku, saya mendapat minyak yang sangat murah dari Iran. Jadi, Trump sedang membalikan keadaan terhadap mereka di sini dengan sangat ketara. Saya rasa ini satu langkah yang bijak dan ia tidak mendapat perhatian yang sepatutnya. Saya rasa manfaat yang diperoleh Amerika Syarikat hasil daripada operasi ini berkaitan dengan China tidak mendapat perhatian yang sepatutnya. Itu satu perkara yang penting. Sekarang yang terakhir dalam senarai mitos anda ialah kepercayaan yang hampir universal di pihak kiri bahawa Trump dan Netanyahu adalah mitlomaniak yang suka berperang. Bukankah ini hanya demonisasi spontan terhadap musuh politik yang sebenarnya agak berhati-hati? Saya tahu Netanyahu memang sentiasa cenderung menggunakan kekerasan. Tetapi, seperti yang anda katakan dalam konteks lain, ini sebenarnya sejenis kepercayaan agama. Sebenarnya, saya perhatikan bahawa politik kini memainkan peranan yang dahulunya dimainkan oleh agama dalam kehidupan kebanyakan orang. Jadi, mereka perlu menerima hakikat itu. Penentang utama anda mesti dianggap sebagai syaitan. Ya, itulah yang membuatkan Anda rasa baik dan bermoral. Dan seperti yang kita katakan sebelum ini, dalam konteks lain, jika mereka bertindak secara berhemah dengan cara yang menguntungkan kepentingan nasional Amerika, maka seluruh pandangan dunia progresif akan runtuh. Tetapi juga, maksud saya, jika perikatan AS-Israel, seperti yang telah diangkat oleh Trump dan Netanyahu, berjaya, maka ia akan mengubah sepenuhnya konsep keseluruhan susunan Timur Tengah yang cuba dibina oleh golongan progresif tetapi gagal sehingga kini. Mereka telah menentang perkara ini. Anda ingat 5 tidak atau 3 tidak John Kerry mengenai perkara itu? oh yeah, right. Yeah, About Cuba menjadi orang tengah untuk perdamaian antara negara-negara Arab, negara-negara Teluk, dan Israel, tanpa terlebih dahulu mendapatkan penyelesaian dua negara. Dan ini seperti agama bagi mereka. Tidak. Ia tak boleh berlaku. Ini tak boleh berlaku. Jadi ini serupa. Hubungan ketenteraan AS-Israel menjadi tonggak kepada tatanan Amerika di rantau ini. Mereka telah menentang perkara ini habis-habisan. Jadi mereka tidak boleh mengalah sekarang. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengatakan lelaki-lelaki ini adalah penghasut perang yang gila. Ya. Tidak, salah satu latihan kegemaran penganalisis kolumnis ahli sejarah ialah bermain dengan analogi sejarah. Perang di Iran telah mencetuskan banyak analogi yang mengelirukan, saya rasa. Saya ingin mendapatkan reaksi Anda terhadap dua daripada yang paling populer. Pertama, sekiranya S akhirnya menghantar tentera untuk membuka Selat Hormuz, adakah ia, seperti yang dikatakan sesetengah orang, akan ditakdirkan untuk menjadi ulangan apa yang dilakukan oleh Britain dan Winston Churchill dalam ekspedisi Gallipoli pertama mereka semasa Perang Dunia Pertama? Tidak lihat, saya rasa Donald Trump sangat sedar tentang bahaya menghantar tentera ke medan perang. Dia tidak mahu melakukannya. Dan saya rasa sekatan itu adalah satu cara yang bijak. Orang Iran mempunyai kelebihan ini. Sebenarnya, ia bergantung kepada peluru berpandu dan drone, tetapi dengan itu, mereka mampu menutup selat tersebut. Dan Trump membalikan keadaan terhadap mereka dan berkata, baiklah, kamu akan menutup selat itu untuk orang lain. Kami akan menutupnya untuk kamu. Dan sekarang setelah kita ada aset tambahan di sana, mereka mungkin boleh benar-benar membuka selat itu untuk orang lain dan menutupnya untuk Iran. Kita akan lihat. Saya tidak tahu. Saya tidak cukup faham tentang keseimbangan ketenteraan di situ untuk tahu apa kiraan risiko dan ganjaran di sana. Tapi jelas bagi saya bahawa kita ada jauh lebih banyak. Kita ada banyak lagi pilihan
untuk menyusahkan rejim Iran berbanding apa yang mereka boleh lakukan untuk menyusahkan kita. Mereka sudah pun memainkan kad mereka. Ia sudah meningkat setakat yang boleh. Saya rasa kita sudah lihat yang paling teruk daripadanya. Atau sekurang-kurangnya, kita tahu apa yang paling teruk yang mereka boleh lakukan. Kita masih ada banyak pilihan yang tersedia. Dan dengan setiap hari yang berlalu, kita dapat lebih banyak pilihan dan mereka semakin kurang. Ya, saya pun tak nampak ia seperti Gallipoli. Tapi kalau awak mahu Trump kalah. Tidak, tapi ia juga boleh dilakukan dari udara. Maksud saya, Anda boleh hapuskan Pulau Kark dan Jask dari udara. Dan awak pun tak perlu musnahkan semuanya, saya rasa. Saya bukan jurutera petroleum, tapi saya rasa mungkin ada beberapa titik utama, node yang boleh anda musnahkan dan itu akan lumpuhkan keseluruhan sistem. Tapi saya tak pasti. Ya, sekarang satu lagi analogi popular yang baru-baru ini dikemukakan oleh ahli sejarah Neil Ferguson ialah membandingkan Perang Iran dengan krisis Suez tahun 1956. Sekarang Ferguson ialah seseorang, seperti ramai lagi yang menulis tentang Iran, ialah seseorang yang analisisnya saya sangat hormati. Jadi apabila beliau mencadangkan perkara itu, ia memang membuat saya berfikir. Sekarang, anda juga seseorang yang tahu banyak tentang Suez kerana penulisan anda sendiri, buku anda, Ike's Gamble. Apa pendapat anda tentang kemungkinan bahawa kita sedang menuju ke arah kegagalan yang serupa seperti yang berlaku pada tahun 1956? Saya tidak nampak begitu. Saya memang tak nampak begitu. Kita memegang semua kelebihan atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Terdapat beberapa persamaan dari segi ekonomi dalam konflik ini. Hakikatnya kita bukan berurusan dengan terusan di sini, tetapi pada tahun 56, terusan Suez adalah laluan utama yang telah disekat. Tetapi sekarang kita ada Selat Hormuz. Anda tahu, ia seakan-akan sama dengan tahun 56, tetapi saya tidak nampak kita memainkan peranan seperti Britain di sini, dan kuasa kita semakin berkurang. Saya rasa kuasa kita sebenarnya sedang meningkat. Ya, maksud saya, Britain adalah kuasa yang sedang merosot. Begitu juga dengan Perancis. Anda tahu, Israel pula ada motif mereka sendiri untuk peranan mereka dalam hal itu. Tetapi ia nampaknya, anda tahu, memang agak keterlaluan. Tetapi saya rasa jika anda percaya ini adalah sejenis, dan saya rasa ramai orang di pihak kanan juga suka lakukan perkara ini. Kerana mereka fikir, anda tahu, Rom pada penghujung era Republik ialah analogi kegemaran mereka untuk Amerika Syarikat. Atau anda tahu, Britain pada penghujung era empayarnya. Jadi anda tahu, semuanya nampak suram dan muram. Ya, tidak, saya di pihak kanan. Saya di pihak kanan, saya penyokong tegar Trump. Tetapi salah satu kritikan saya terhadap rakan-rakan saya di pihak kanan ialah mereka sentiasa beranggapan sudah hampir tengah malam. Atau anda tahu, dalam sesetengah kes, Ada Spengler dalam setiap konservatif. Ya, kejatuhan barat. ya, kejatuhan barat. Dan sebenarnya anda tahu inilah perjuangan utama. Dan jika kita tidak betul-betul tepat 100% dalam hal ini, maka semuanya akan berakhir. Dan anda tahu, saya tidak mahu bersusah payah berdebat dengan orang tentang perkara ini kerana ia berkaitan dengan emosi seseorang. Tapi saya tidak berkongsi perasaan itu. Saya rasa kita akan, walaupun kita gagal dengan teruk, dan saya rasa kita langsung tidak akan gagal, malah sebaliknya. Tapi walaupun kita gagal, saya rasa kita tetap akan terus wujud. Roda sentiasa berputar. Ia sentiasa berputar. Kita akan dapat lebih banyak peluang. Ya, saya rasa masih banyak sebab yang baik untuk kita kekal optimis tentang Amerika dan dasar luar Amerika. Sudah tentu, hasil yang baik di Iran akan banyak membantu ke arah itu. Tetapi perkara yang suram dan pesimis itu saya rasa memang memuaskan dari segi emosi untuk ramai orang, tetapi tidak semestinya paling masuk akal dalam konteks ini. Lihat, saya mula menjadi sedar politik pada tahun 1970-an dan semua orang pada masa itu mengatakan tahun 1960-an adalah penghujung tamadun. Dan ya terus. Tamadun terus sahaja dikatakan musnah, namun kita masih di sini. Ya, mereka bercakap tentang orang Yahudi sebagai bangsa yang sentiasa hampir pupus. Tapi itu juga benar. Baiklah Mike, terima kasih kerana bersama kami hari ini.
Boleh tak anda beritahu pendengar dan penonton kami bagaimana mereka boleh mengikuti hasil kerja anda? Saya di Hudson Institute dan saya menggunakan nama Dur Animated di Twitter. Saya juga buat podcast bersama Goti Taub yang dipanggil Israel Update. Ia adalah Israel Update oleh Tablet Magazine. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat untuk mendengar Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang anda boleh dengar di mana-mana sahaja anda dapatkan podcast anda. Dan sama ada anda mendengar kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana anda mendengar atau menonton rancangan ini serta pendapat anda mengenainya. Terima kasih. Terima kasih kepada penonton kami. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir sendiri. Dan kita akan berjumpa lagi minggu hadapan.